untuk seterusnya, saya dengan segala hormatnya menjemput dan silakan yang berhormat Datuk Haji Muhammad Aman Abdullah Timbalan Insya Kelantan untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Nasruddin bin Daud alias Kerajaan Negeri, yang berhormat Datuk Cik Rahim, Pengarah Jabatan Hari Raya Agama Islam, yang berbahagia Dr. Wani, Pengarah PKS, dan semua tetamu-tetamu dan juga para jemputan pada malam ini. Dalam masa yang rekah ni, pertama saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk bersama-sama dalam program Dialog Ummah. Dan malam ni malam yang ataupun siri yang ketujuh yang menyentuh tentang pendidikan dan juga tentang agama ataupun tentang Islam. Saya rasa kita lebih sesuai kalau kita panjangkan tempat dialog. Cuma dalam masa ni saya ucap terima kasih lah sekali lagi, dan juga kepada para peserta yang hadir yang mewakili latar belakang yang berlainan dan juga daripada NGO yang telah dijemput. Jadi kita harap dialog kita malam ini boleh menghasilkan manfaat yang baik kepada kerajaan dan juga kepada rakyat seluruhnya. Dan sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Pengerusi tadi, ini peluang ataupun kesempatan yang diberi ini untuk kita mengemukakan pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan kepada kerajaan bagaimana untuk mengukuhkan lagi dasar membangun bersama Islam yang telah menjadi tapak ataupun asas kepada kerja buat kerajaan ini semenjak 30 tahun yang lepas. Jadi itulah yang penting pada malam ini, dan saya ucap terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur dan kepada semua, dan kita harap insya-Allah dialog kita malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi setakat itu dulu sebagai permulaan pada malam ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk atas ucapan ringkas sebagai mengalu-alukan kehadiran tetamu dan peserta pada malam ini. Alhamdulillah, kalau kita tengok pada penyertaan itu, kita sudah ada sekarang ni 73 orang semua yang ada dalam ruangan dialog kita pada malam ini, 74 orang. Dan daripada yang saya sebut tadi, kita ada sebenarnya NGO ni, kita ada 88 NGO, iaitu yang utamanya daripada Tanah Palestin, daripada Seriti, Kelantan, Sekolah Rendah Integrasi Keras Islam, kemudian daripada PASTI, daripada Tim Takna Ummah, daripada Persatuan Kaki Tangan Jabatan Hari Raya Agama Islam Kelantan, Bakri, daripada Persatuan Muslim India Kelantan, TIMA, Persatuan Ulama Malaysia, diwakili oleh Profesor Madya Dr. Syukri Muhammad, dan juga Saudara Zul Khairi. Kemudian daripada Badan Kebajikan Madrasah Haji Zakaria, Kampung Cica, Kota Baru, Wisma Ilmuwan Kelantan, daripada Ilmuwan Kelantan, kemudian daripada Ikatan Khidmat Muslim Kelantan, Persatuan Pegawai dan Kaki Tangan Masjid Negeri Kelantan, Pusat Pembangunan Pondok Berhad, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM Cawangan Kelantan, Pertubuhan Intelektual dan Graduan Kelantan (IGRAD), Persatuan Bekas Penuntut Sekolah Zainab Kota Baru, Yang Mulia Tengku Kamariah binti Tengku Abdul Majid yang dipertua dia, kemudian Majlis Guru PASTI Markas Siswada Kelantan, Persatuan Ibu Bapa Guru Maha Muhammad Rezaki, Persatuan Guru-Guru Lepasan Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka, Persatuan Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain, Alumni Mahkamah Tahfiz Al-Quran Majlis Program Kerja IKBTN Bancok. Terusnya daripada Kelab Warga Kolej Islam Antarabangsa dan Sekretariat
daripada Persatuan Majlis Pengetua YIG, Persidangan Pengetua YIG, Majlis Dakwah Negara Cawangan Kelantan, Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia Negeri Kelantan, Alumni Mahat Muhammadi, Parlimen Belia Kelantan, Jentera, Gamis Cawangan Kelantan, Rakan Siswa Yadim dan persatuan-persatuan mahasiswa daripada beberapa universiti yang ada, dan banyak lagi lah selain pada yang tak disebut ni. Jadi ini di antara NGO-NGO ataupun badan-badan persatuan yang kita jemput pada malam ini untuk bersama dalam sesi dialog. Dan sekarang penyertaan kita sudah sampai 80 orang. Jadi untuk sesi dialog ni, bagi pihak Rusia kita amat-amat mengharapkan pandangan, juga apa-apa sahaja persoalan yang nak dilontarkan kepada pihak pimpinan kerajaan. Saya yakin dengan kalau sekiranya dialog ni ataupun masa ni benar-benar dimanfaatkan, insyaAllah dia membuahkan hasil yang baik untuk kita, Tuan Niswa Yang Berhormat dan Tuan Nisa Membisa tadi, untuk kita memperkukuhkan lagi dasar membangun bersama Islam yang telah diasaskan lebih 2 dekad yang lalu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para peserta yang saya kasih sekalian, tadi saya bagi tahu bahawa kita akan buka ruang untuk soalan ni, dan setakat ni tak ada lagi. Setakat ni tak ada lagi. Jadi untuk nak rekasnya, kalau boleh kita terus direct sini lah, boleh buka suara tu, boleh bagi ini teruslah apa-apa pandangan, persoalan, cadangan yang nak dilontarkan dalam sesi dialog. Dipersilakan. Apa dia nak mula dulu ni? Kalau boleh, soalan. Ada tak? Tak kena Rusia juga. Nak belakang lagu mana? Dia tak ada orang mula kat dia kata. Minta Dr. Mustafa ada waktu dulu. Dr. Mustafa ada pakai tu. Dr. Mustafa, penggawa kita. Penggawa kita ada nama tu. Tidak. Permintaan daripada Yang Berhormat, tahu kan? Sekarang ni tak ada lagi soalan dalam ruang ngecek ni. Bagi yang belakang tu tak ada lah. Nazmi ni ada sama. Muhammad Nazmi ni, siapa dia? Pakai Yadim ada ke Yadim? Ustaz Mahdi ada tak? Ustaz Mahdi. Tak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Sila, dari mana? Kenali sikit. Saya Dr. Aziz Hussein dari Majlis Dakwah Negara Kelantan. Terima kasih, silakan. Lah, kira wanita boleh dulu ni. Tanya, bagus. Baik, untuk pengetahuan YT di Kelantan, pertama sekali saya nak cakap tahniahlah menyebut negeri Kelantan selama ini.
ini sebenarnya baru dah juga balik ke Kelantan ni, orang kata merantau lama kan di luar. Jadi kejayaan sebelum ni saya hati sangat sebab memang tak duduk di Kelantan ni. Balik dalam 3-4 tahun ni lah barunya. Balik tu tak tidak duduk, tidak kerja di Kelantan juga, di Terengganu. Jadi ulang balik, yang minggu balik lah kat sini. Baik, okey, antara soalan saya, Perusi, apakah kejayaan yang paling membanggakan kerajaan negeri Kelantan, khususnya dalam topik kita malam ini lah, iaitu tentang rumah di negeri Kelantan ini yang paling membanggakan dari sudut pihak penganjur lah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bagaimana Datuk, nak jawab selalu ke atau nak buka dulu? Boleh jawab lalu tak apa. Tak ada masalah. Sila. Baik jawab lalu ya, takut tak ingat pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya Puan Azizah Hussein. Kalau tanya saya apa benda yang paling membanggakan dan pencapaian kita dalam tempoh 30 tahun ni, pertama pada pandangan saya dan saya selalu sebut di beberapa tempat lah, iaitulah pertama ialah kita berjaya mengubah pandangan masyarakat terhadap ulama. Kalau dulu sebelum kita mengetah Kelantan tahun 90 ni, orang tidak fikir ulama ni boleh menjadi pemimpin dan berjaya mentadbir negeri dengan baik. Yang kedua, orang tidak yakin Islam ni boleh jadi dasar. Boleh menjadi dasar kepada pentadbiran sebuah negeri ataupun sebuah negara yang sifatnya majmuk dan juga moden. Jadi alhamdulillah selepas kita menang tahun 90 sehinggalah pada hari ini kurang lebih 30 tahun dah kita menjadi kerajaan ni, kita berjaya membuktikan kepada masyarakat bahawa ulama ni boleh menjadi ketua negeri dan menjadi pemimpin utama dan boleh mentadbir serupa orang lain juga. Bermula dengan almarhum Tok Guru Nik Abdul Aziz yang mentadbir negeri ini selama beberapa penggal dan telah memperkenalkan pembaharuan dan pembaharuan yang walaupun pada peringkat awalnya menimbulkan keraguan dan juga kritikan daripada masyarakat, tetapi akhirnya terbukti apa yang dibuat itu memberikan kebaikan kepada semua pihak dan sebahagiannya ditiru oleh kerajaan persekutuan. Itu asas. Kemudian bila Tok Guru Nik Aziz tak ada, Menteri Besar yang lain ini pun daripada ulama juga. Yang Mak Muhammad Menteri Besar ni, Datuk Bentara Kanan ini pun seorang ulama juga. Orang daripada sekolah Harap, ngaji agama, juga berjaya membuktikan dengan meneruskan dasar-dasar dan membawa beberapa pembaharuan lain kepada negeri Kelantan. Kemudian yang kedua, bila kita mengetah Kelantan 30 tahun ni, kita berjaya membuktikan bahawa Islam ni boleh menjadi dasar. Kita letak dasar membangun bersama Islam. Pada peringkat awalnya orang ragu dan orang pertikaian macam mana boleh dilaksana Islam dalam sebuah pemerintahan moden dan masyarakatnya bercampur aduk ataupun kita guna bahasa masyarakat majmuk. Tapi selepas 30 tahun kita mengetah Kelantan ni, tak ada masalah apa satu. Alhamdulillah. Dan sebenarnya daripada sudut parti kita ni bukan yang pertama. Sebab sebelum ni pun kita sudah mengetah Kelantan tahun 59 hingga tahun 78. Dengan dasar Islam juga. Cuma tidak diisytiharkan secara terbuka dan secara terang. Tapi asas pentadbiran pun Islam juga. Fasa yang pertama. Fasa yang kedua bermula tahun 90 sehinggalah ke hari ini. Itu dua benda besar yang bagi saya ini lebih daripada benda-benda yang lain. Walaupun kita mungkin agak ketinggalan daripada segi pembangunan fizikal, tetapi kita berjaya mengubah asas pemikiran dan juga tanggapan masyarakat. Dan kalau saya nak tambah satu lagi yang ketiga, ialah kita berjaya mentadbir negeri ini dengan sifat rasuah. Ini satu kejayaan besar. Sebab pentadbiran kerajaan kalau kita baca dalam buku, dalam perbincangan sains politik, asid ataupun acid test, ujian asid kepada sesebuah kerajaan ataupun pentadbiran ialah indeks rasuah yang ada dalam negeri dalam pentadbiran tersebut. Tapi kita di Kelantan alhamdulillah selepas 30 tahun kita mengetah,
kita boleh sebut secara umumnya bahawa kita ni sifar rasuah, walaupun baru ni ada kes beberapa orang pegawai daripada Air Kelantan yang ditahan dan disoal siasat oleh SPRM. Tapi itu mungkin satu ataupun dua kes. Tetapi dalam masa 30 tahun ni, alhamdulillah di segi pentadbirannya, pimpinan kerajaan negeri ni, alhamdulillah Tuhan jaga berkat daripada dasar kita meletakkan Islam sebagai asas. Jadi ini 3 perkara yang besar. Yang bagi saya amat rasa bangga. Orang lain saya tak tahu, tapi bagi saya merasa amat bangga dan satu pencapaian yang besar dari sudut pandangan kita. Wallahualam. Terima kasih Muhammad Datuk. Ada Datuk Nasruddin ada nak tambah apa? Ada? Wabarakatuh. Mengukakan satu soalan. Ada. Saya Dr. Mustafa Ahmad dari Majlis Dakwah Negara Kelantan. Jadi soalan saya pendek sajalah, ditujukan pada Timbalan Menteri Besar Kelantan supaya NGO di Kelantan ni ditolong peruntukkan sedikitlah. Sebab bagi kita Majlis Dakwah Negara Kelantan ni satu majlis yang agak aktif, malah dikatakan lebih aktif daripada Majlis Dakwah Negara di peringkat pusat. Jadi kita harap kerajaan negeri perlu prihatin dalam persoalan ini. Terima kasih. Dia gini saya jawab lalu lah. Dia kalau kita nak peruntukan tetap pada NGO ni, kita tidak mampu. Sebab NGO ni banyak. Sikit. Kalau 1,000 setahun pun sikit. Cuma apa yang kita buat hari ni ialah mana-mana badan, NGO ke persatuan ke, kalau dia nak buat program ke apa, dia boleh minta sumbangan kepada kerajaan negeri. Boleh direct kepada Exco, boleh kepada pejabat saya. Dan saya sendiri pun selalu terima surat-surat memohon bantuan. Dan kita berilah setakat yang kita boleh. Itu yang kita setakat ni yang kita mampu untuk kita buat setakat ni. Wallahualam. Okey, terima kasih YB. Terima kasih Datuk dan juga Dr. Mustafa kita atas tanyaan tadi. Datuk Nasruddin ada nak tambah ke tadi? Tak. Boleh tak? Kalau kita tengok pada ruangan chat kita ni, Muhammad Datuk ada Ada. Kita tanya ke? Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana? Saya ni Akmal daripada Markas Siswa Kelantan. Silakan. Ada satu soalan. Mungkin untuk isu berkaitan dengan Akademi Islam UN, Universiti Malaya Minampuri, di mana asalnya kita tahu dia berada di Minampuri lah dan berpindah di Telong, tapak asal sekolah mendatuk ini. Cuma mungkin persoalan lah, mungkin anda berhaji persoalan berkaitan dengan bagaimana perkembangan semasa, bila kita boleh maksudnya boleh mula beroperasi, dan adakah ada faktor-faktor halangan ataupun masalah lah yang menjadikan terbantu ataupun tergendala untuk meneruskan proses pendidikan di sana. Wallahualam. Dia gini, dia tetap Akademi Pengajian Islam yang ataupun Akademi Islam di Minampuri ini di bawah Universiti Malaya dan di bawah Kerajaan Persekutuan. Tak ada sangkut paut dengan kita Kelantan. Jadi kalau saya nak jawab pun saya tidak ada maklumat. Tu ya bagi lebih. Jadi lagu mana perkembangan dia, lagu mana tu saya tak boleh nak jawab. Sebab dia bukan bawah kerajaan negeri. Peruntukan dia gapo nak buat hak baru gapo semua pun memang pusat. Semua saya dengar setakat saya tak tahu lebih kurangnya. Proses itu berjalan, pembinaan dan sebagainya. Cuma sebab baru ni ada COVID, ada gapo, mungkin ada terjejah lah sikit planning tu. Tapi benda tu saya rasa insya-Allah dia akan berjalan seperti mana biasa.
Saya nak baca untuk ada beberapa soalan ni daripada ruangan chat ni. Saya baca lah. Pertamanya daripada Cik Mahmud Yusof, atau daripada NGO ke mana. Pertama, di cadangannya lah aku rasanya. Cadangannya supaya mengadakan tracking sistem untuk memantau ataupun bakat-bakat besar pelajar dikenali sewaktu belajar untuk mereka terus menyambut sumbangan kepada negeri. Satu. Yang kedua, memperkasa penguatkuasaan pencapaian KPI kepada awam untuk memperkenal performance management development system agar piagam perkhidmatan pelanggan dapat dipertingkatkan. Kemudian yang ketiga, memperkasa communication management negeri agar dapat menjawab atau mematahkan tomahan atau fitnah yang sengaja dibuat untuk memburukkan imej kerajaan negeri. Tiga soalan dia. Dia cadangnya itu lebih kepada cadangnya. Cadangnya ni insya-Allah kita ambil perhatian. Kita ambil perhatian cadangnya ni. Saya malam ni saya lebih kepada nak kalau ada soalan lah, sebab kalau cadangnya insya-Allah pihak urus dia pun akan cantik dan kita yang mana yang kita boleh laksana ataupun yang perlu dibuat segera, insya-Allah kita akan buatlah setakat yang kita mampu. Ini ada satu soalan ni daripada Zainal ni. Pendidikan yang dilaksanakan di negara seperti Norwegian ataupun Jepun telah terbukti melahirkan warga ummah yang begitu baik nilai dalam kehidupan. Mengapa rata-rata nampaknya tidak berlaku di negeri Kelantan, bahkan berlaku sebaliknya, terutama generasi pertengahan umur ataupun remaja sekarang? Ini soalan. Apa maksud dia tu? Saya tak apa jelas. Sebab dia statement dia tu agak umum tu. Memang kita akui Norway antara negara yang hebat di segi pendidikan, dan yang utama ialah Finland lah. Finland lah. Kita akui di segi sistem pendidikan ke apa. Tapi ada juga aspek-aspek negatif. Negatif yang kita kena ambil kira. Dia antaranya lah kecekapan dia, apa di segi kurikulum itu kita akui. Tapi kalau negara kita Malaysia sendiri pun tak boleh berlawan dengan Norway ataupun dengan Finland, macam mana kita nak agak Kelantan boleh berlawan dengan Norway dan Finland? Kalau Malaysia sendiri pun tak boleh nak lawan. Tu yang mudahnya bagi saya. Kalau kerajaan Malaysia sendiri pun tak mampu nak menandingi Finland dan Norway ataupun Jepun, apa yang kita nak agak kepada kerajaan negeri? Sebab kerajaan negeri tidak memegang dasar di peringkat pusat. Kita hanya boleh buat setakat yang kita sekolah-sekolah dibawahi. Itu pun dengan keterbatasan dan kemampuan yang terhad. Tapi kita sentiasa berusaha dan kita belajar daripada orang apa yang molek, yang baik, kita buatlah setakat kita boleh buat. Itu. Banyak soalan sebenarnya dalam tu bab air, bab apa semua. Saya duduk baca juga belah-belah tentang lebuh raya. Lebuh raya ni ada soalan tadi, dia tanya boleh siap ke tak 20-25. Kita sebenarnya memang target kita kalau boleh siap 20-25. Cuma sekarang ni semua pembinaan lebuh raya ni bermula daripada Kota Baru sampailah ke Gua Musang dan seterusnya sampai ke Lipis dan juga sampai ke Simpang Pelangai yang kita panggil CSR, Central Spine Road ini telah diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Dan Kerajaan Persekutuan telah pun memberikan persetujuan untuk meneruskan pembinaan lebuh raya ni sehinggalah sampai ke Simpang Pelangai di negeri Pahang tu. Cuma kelulusan ni dia buat mengikut fasa ataupun phase by phase. Dia buat separuh dalam 10-15 km, lepas tu dia akan sambung. Jadi kalau dia buat lagu ni, ada beberapa fasa tu memang tak ada siap lah 20-25 ni. Sebab tu kita kerajaan negeri, kita mencadangkan kepada kerajaan pusat kerana projek ni bawah dia, duit pun duit dia. Kita minta supaya dia ni buat keluarkan kelulusan ataupun tender tu serentak pada semua fasa-fasa tersebut. Itu cadangan yang telah kita kemukakan kepada kerajaan pusat. Jadi kita harap cadangan kita ni diberikan perhatian
Dan kita percaya kalau pusat ni dare, kata ejah duit lah, sebab benda ni banyak melibatkan keuangan. Jadi kalau dia dare, saya percaya dia akan buat serentak. Lalu ni dia buat phase by phase. Itu yang antara benda yang timbul persoalan boleh siap kodok 2025 ni. Dan benda ni tak sambung lagi sebagai contoh daripada Bentung mempagar tu sampai ke Karak. Dia tidak masuk pakai Bentung. Tapi daripada Bentung ke Rauk dan ke Kuala Lipih ni tak siap lagi. Jadi itu contohnya. Kemudian daripada Kuala Lipih ke Gua Musai pun sebahagiannya belum siap lagi. Hanya daripada kata silap saya Sungai Lakik ya. Sungai Lakik Merapuh Gua Musai tu sudah siap dah. Jadi putus-putus di tengah-tengah. Dan kemudian daripada Kuala Kerai ke Kota Baru. Tak ada lagi. Tak siapa lagi. Macam tak ada ke apa tu. Sebab dia fasa, dia berfasa. Dan kita sudah pun memberikan pandangan kepada kerajaan pusat. Jadi kita agak kerajaan pusat boleh beri perhatian lah kepada aspek ni. Terima kasih Datuk. Ada soalan ni saya rasa Datuk Panglima Perang boleh jawab lah. Ada berkisar tentang pelaksanaan hudud di Kelantan bagaimana dicadangkan. Soalannya, adakah hudud di Kelantan ni akan dilaksanakan ataupun tidak? Satu. Kemudian yang keduanya isu pemakaian staf wanita dalam kawasan SUP yang tidak menggambarkan ciri-ciri kerajaan Islam. Jadi kita baca belakang soalan ni. Kita tak pilih-pilih. Sila Datuk Nasruddin dulu kami jawab. Terima kasih kepada saudara yang membukakan soalan. Berkenaan dengan hudud ataupun Qanun Jenayah Syariah 2 negeri Kelantan ini, memang kita telah pun luluskan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan sejak daripada tahun 1993 lagi. Kita lulus tahun 1993 lagi. Tetapi oleh keduanya bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka kita hanya boleh setakat tu. Bukan kata kita tak lulus dah, bukan kata kita sebuah. Kita dah lulus dah dan kita pun buat pindaan bahawa undang-undang Qanun Jenayah Syariah 2 ini ataupun disebut hudud, sebenarnya bukan hudud saja. Hudud kisah ta'zir ini, Qanun Jenayah Syariah 2. Jadi kita dah buat pindaan bahawa hanya melibatkan orang Islam saja. Orang bukan Islam tak terlibat. Kalau dulu masa kita dulu tahun 1993 dulu, orang bukan Islam dia boleh pilih. Sekarang ni hanya untuk orang Islam saja. Jadi sekarang ni kita sedang berusaha di peringkat pusat lah. Dekat pusat. Tapi kebenaran tu memang tak dapat lagi. Jadi kita di pusat ni pun ialah kita baru saja bersama-sama dengan kerajaan persekutuan. Dan kita dengan kita pun kita tidak nak beralasan untuk tidak laksana. Mana kita serius, kita telah pun lulus dah. Sekarang ini kita akan berusaha di peringkat pusat. Oleh kerana kita pegang kuasa dalam suasana kita bersama-sama dalam kerajaan persekutuan, dalam suasana kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Tapi benda ni sedang berjalan. Pakak-pakak berdoa lah. Berdoa supaya benda ni dapat dilaksanakan. Dari segi lulus, kita lulus dah. Itu jawapan kita setakat ni. Kemudian dari segi pakaian, ni kita wanita, kita ada garis panduan pakaian. Jadi kita tidak menakutkan, kadang-kadang ada juga tangan kita ni pakaian yang ketat. Ni insya-Allah kita akan minta pihak pentadbiran untuk beri nasihat lah kepada kaki tangan kita, apakah ketat-ketat tu kita pelonggar sikit. InsyaAllah kita akan ambil tindakan lah. Kita berselesai insyaAllah. Terima kasih Datuk. Ada soalan ni saya nak bagi Datuk TMB ni, soalan sejauh mana pembukaan kampung ataupun penempatan baru
sejak Pak Mentadbir Kelantan dari tahun 1990. Saya melihat keperluan kepada usaha ini terutama di kawasan pedalaman yang masih mempunyai tanah rizak kerajaan. Mohon komen lah. Okey. Dia gini, dia kebetulan pembangunan wilayah ni duduk bawah portfolio saya. Sebelum pada ini pun dan sejak saya pergi ni memang kita banyak meluluskan perancangan kawasan-kawasan penempatan yang baru. Antaranya ialah Bandar Baru Ciku yang kita buat dan sudah pun bergerak. Kemudian yang kita baru lulus bawah ni ialah Bandar Baru Datuk Bentara di Gua Musai. Dan kemudian satu lagi ialah bandar apa kita panggil itu. Lepas tu di Nilapuri sendiri kita ada kelulusan projek Bandar Baru Nilam Perdana. Dan kemudian di Kata Panjang Bandar Baru Bukit Kuong dan kemudian resort. Jadi berapa banyak dah yang kita lulus. Cuma dalam proses ada yang sudah bermula pembangunan dia dan ada juga yang masih di peringkat kita mengemukakan tawaran kepada syarikat-syarikat yang mampu dan berminat. Jadi kita sedang memproses. Ada yang sudah menghantar permohonan dan ada yang masih lagi belum lengkap lagi. Jadi perancangan kerajaan ini memang sudah ada. Untuk yang saya sebut tadi macam Bandar Ciku dan juga di Gua Musai tu ialah untuk menyediakan penempatan kepada generasi yang kedua. Generasi Kesedar, generasi Felda dan generasi Felkra, peringkat yang kedua. Maka kita luluhkan projek ini. Dan melalui bersama Kesedar juga, Kesedar sendiri ada 2 projek pembangunan perumahan dia yang baru di Paluh dan juga di Ciku untuk menyediakan tempat tinggal kepada generasi yang kedua. Ini memang kita buat. Dan baru-baru ni pula dalam awal tahun baru ni kita telah luluskan satu projek baru iaitulah untuk pemberian tanah secara berancang kepada orang-orang yang tidak ada tanah untuk dia bina rumah. Dan kita sudah mengenal pasti beberapa kawasan di seluruh negeri Kelantan ni yang kita akan pecah-pecahkan untuk tapak lok rumah. Dan kita akan beri kepada orang yang tak ada tanah yang memerlukan, terutamanya masyarakat setempat. Contohnya kalau kita buat di Kuala Kerai sebagai contohnya, maka kita beri keutamaan kepada penduduk Kuala Kerai untuk memiliki tanah lok ini. Begitu juga di Jeli sebagai contoh. Dan ini pun sudah bergerak. Tanah-tanah ni sudah dikenal pasti dan arahnya telah dibuat kepada pejabat tanah untuk mengukur tanah-tanah ini dan pecah kepada lot-lot supaya kita boleh agih-agihkan kepada rakyat di seluruh negeri Kelantan. Dan kita plan untuk buat benda di seluruh negeri. Nah, ini untuk mengatasi pertama di segi orang yang tak ada tanah. Dan yang saya sebut bandar-bandar baru tadi ialah untuk pertumbuhan. Sebab bila dengan bandar ni kalau berjaya di situ akan berlaku pembangunan, kemajuan dan juga peluang kerja kepada rakyat. Di samping kita menyediakan tempat tinggal kepada generasi yang kedua dan generasi yang ketiga di kawasan Gua Musai dan seumpamanya. Dan ini memang kita plan. Sudah pun bergerak. Cuma ambil masa lah. Dia tak boleh tengok dalam setahun pun tak ada tengok lagi. Sebab projek ni projek besar yang memerlukan kos dan juga masa yang agak panjang. Tapi insya-Allah dalam 3-4 tahun lagi kita akan tengok. Itu hak kita buat setakat ni. Okey, wallahu alam. Kita ni soalan hak kisah tentang pendidikan agama tak banyak sangat. Kalau boleh kita mengalukan lah soalan-soalan yang kalau boleh kepada topik kita pada malam ni lah. Ada lagi soalan dalam ruangan chat ni. Antaranya ialah mohon daripada Dr. Nur Azuki. Mohon nyatakan pihak ataupun individu atau direct contact untuk kami NGO mengadakan hubungan rapat dengan pihak kerajaan negeri. Atau adakah unit khusus yang boleh menjadi penawar pemantau dari sudut pentadbiran negeri. Ini daripada Majlis Dakwah Negara Cawangan Kelantan. Dia NGO ni kita ada exco yang khusus iaitulah yang bawa Mak Ustaz Waruslan. Ustaz Waruslan ni antara portfolionya adalah NGO lah. Jadi mana-mana NGO ni boleh berhubung untuk bicara kau untuk gapo semua boleh dengan dia direct.
InsyaAllah kita bantu setakat yang kita boleh. Kalau berkait tadi ada satu soalan tadi ni berkait dengan pembangunan tadi tentang bandar satelit pasir tumbuh. Bandar ni sebenarnya ada sedikit masalah kerana masalah pemaju, bukan masalah kita. Kita telah luluskan beberapa tahun tapi ada beberapa isu teknikal antara dengan pemaju ni, sebab itulah agak slow proses dia. Tapi berjalan. Cuma kata lambat sikit pada masa yang sepatutnya. Itu tapi benda tu jalan insya-Allah. Ni saya nak bagi soalan pada Dato' Nasruddin lah ni. Soalan tu apa ni tentang isu gejala sosial yang sebagaimana keluar kenyataan daripada Ketua Polis Negeri baru ni, dan juga beberapa operasi yang dibuat terutama di kampus CD dan beberapa artikel ditulis dalam akhbar lah berhubung dengan masalah gejala sosial di negeri Kelantan ni. Jadi pandangannya menggambarkan adanya kelompongan dalam sistem pendidikan di Kelantan. Jadi dia minta pandangan. Sebelum tu pengerusi, kalau boleh saya nak respon pada Cik Ramli. Saya sebut tadi Bukit Kuong. Sebenarnya Bukit Kuong ni ada dua projek yang kita rancang. Pertama ialah pembangunan bandar ataupun kalau kita kata perumahan. Pembangunan perumahan penempatan. Yang kedua ialah untuk resort. Dia ada dua. Sebab di Bukit Kuong ni ada tasik comel besar. Jadi kita ada dua tu. Sebab dalam tu dia kata nak suruh jadi ke agro-tourism. Memang itu termasuk dalam plan kita. Kita ada dua plan pembangunan untuk Bukit Kuong di Kata Panjang. Iaitulah penempatan ataupun kediaman dan satu lagi resort. Menghadap pada tasik. Tasik situ comel di Bukit Kuong. Okay, terima kasih. Terima kasih. Bila Dato'? Soalan tadi ada. Macam mana? Soalan tadi isu gejala sosial di Kelantan ni sebagaimana beberapa laporan akhbar lah. Maknanya komennya melihat pada isu gejala yang berlaku di Kelantan ni, pada pandangan yang bertanya ni seolah ada kelompongan lah dalam sistem pendidikan kita. Jadi apa pandangan Datuk dalam hal ni? Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Sebenarnya dari sudut pendidikan kita di Kelantan ni, pendidikan Islam ni kita tengok dalam masyarakat kita ni, di masjid-masjid, di surau-surau, di balasah, semua kita ada tenaga pengajar. Di sekolah-sekolah pun kurikulum pendidikan Islam sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah menengah atau sekolah agama lebih lagi. Dari segi pendidikan agama tu alhamdulillah, cumanya kadang-kadang keluarga sepatutnya kena ambil berat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kena jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Kadang-kadang bila ibu bapa tidak ambil berat tarbiyah anak-anak ni, pendidikan anak-anak ni, pastikan anak-anak supaya terdidik dengan pendidikan Islam, bukan sahaja belajar tapi berakhlak dengan akhlak Islam. Sebab zaman sekarang kita tengok dari segi tarikan keluaran terlalu banyak. Benda-benda yang menarik ke arah negatif ni terlalu banyak. Dalam handphone semua ada. Jadi kadang-kadang kalau kita nak kalau kita sama-sama tak jaga, keluarga tak jaga, tak terkawal. Kita memang dari segi penguatkuasaan kita ada pencegah maksiat ada, kita pegawai kita. Itu pun kadang-kadang ialah orang Kelantan panggil nak laku tak ada juga. Jadi saya agak supaya institusi keluarga ni kena berperanan dengan peranan yang betul. Jadi semua sekali KJN kita buat kerja sebagai KJN, ibu bapa kena buat kerja sebagai ibu bapa, kena didik anak-anak, kena semua sekali lah. Kalau nak arah kepada KJN saja, penguatkuasa saja, memang susah juga lah nak benda ni. Dari segi pendidikan Islam tu, saya tengok di mana-mana pendidikan Kelantan ni alhamdulillah.
Cuma sama ada apa kita boleh kawal kita ataupun itulah pandangan saya. Kalau ada apa nama ni pengaruh Jabatan Hewan Agama Islam boleh tambah sikit. Tidak, Datuk Rahim kalau ada nak tambah. Dia ginilah pandangan saya, lebih ke Yang Berhormat Datuk Nasruddin juga. Dia masalah-masalah ni memang ada mana-mana pun, kita tidak nafikan. Bila kita kata kita tak dasar membangun Islam bersama Islam, kita ada dasar pendidikan, tidak mesti makna tak ada langsung gejala sosial ataupun maksiat. Saya suka tengok lebih dari sudut percentage. Isu-isu gapo jenayah gapo kita tengok dari segi percentage. Percentage tu betul. Nak kata tak ada langsung, tak ada. Memang tidak berlaku lah. Dan kalau kita baca dalam sejarah pun, pada zaman-zaman keagungan Islam pun, maksiat dosa ni pun berlaku. Cuma kecil, peratus dia kecil. Jadi kita kena tengok daripada sudut tu lah. Daripada sudut tu. Wallahualam. Datuk Pengarah dah nak tambah ke? Terima kasih kepada Yang Pengerusi Yang Berhormat Datuk Besar dan juga Yang Berhormat Datuk Perantar. Jadi bagi agensi negeri lah Jahit yang telah ditanggungjawab untuk menangani masalah kejahatan sosial ni, kita telah mengambil peranan kerjasama dengan berbagai agensi. Contohnya agensi empat kuasa lain, PJ dan sebagainya, di mana saya ingatlah Jabatan Agama telah diberi peluang untuk bersama dengan agensi empat kuasa untuk bersama di Sekatan Jabatan Raya untuk mendapati remaja-remaja yang membawa pasangan mereka sampai besar. Jadi ini adalah satu sokongan daripada agensi luar, agensi penguasa luar untuk memberi sokongan pada dasar kerajaan untuk membasmi kejahatan sosial. Dan kita memberi fokus kepada kejahatan sosial untuk tidak terus berkembang di Kelantan ini. Dan alhamdulillah sekarang ini kejahatan menurun. Walau bagaimanapun tidak nafikan kes itu memang adalah. Sebab antara mak kuasa dengan pelaku maksiat ni, dia orang lebih bijak mencari keluar daripada kita mendapat maklumat untuk mengambil tindakan kepada mereka. Jadi sampai hari ini kita mengadakan program pendidikan sedangkan sebagai sahaja masalah dari Yang Berhormat tadi, supaya warga mengambil peranan untuk memastikan pembinaan generasi ini adalah pelaku dan kanan yang berkualiti supaya mereka tidak mudah mengaku dengan gejala-gejala maksiat. Terima kasih, Wadi. Terima kasih, Datuk. Ni soalan satu lagi berhubung dengan memperkasakan desa takwa. Datuk Esko Agama ni, tak sebenarnya ni. Bagaimana tentang desa takwa? Dia desa takwa ni terletak bawah Datuk Dr. Fadli Bina Insan. Tapi kita begini, dia dulu memang banyak juga zaman dulu desa-desa takwa tu. Jadi sekarang ni kita mula nak perkasakan balik, kajian dah bagi peruntukan balik kepada desa takwa, dan insya-Allah masa akan datang kita akan tambah lagi peruntukan desa takwa ni. Dia begini, dia desa takwa dulu bila kita bagi peruntukan untuk buat apa nama ni satu program, banyak bila disuruh kepada jabatan kuasa tak berjaya, banyak tak berjaya. Jadi insya-Allah kita akan bina semula lah. Cuma mungkin boleh buka soalan 18 bulan kepada Datuk Dr. Fadli. Terima kasih, Datuk. Kemudian ini ada berhubung dengan boleh kemukakan satu lagi soalan. Foto trik sikit bagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perhatikan dalam hari 2 saya menerima satu surat daripada yang disain oleh Yang Ketua Majlis Daerah Batu, suruh tulis sejarah tentang jajahan Batu. Itu
saya sifat sekarang sebagai pelancongan antropologi di Batuk. Saya perhatikan Batuk ni terkenal. Sebagai contohnya, Sir Raymond Pearce, seorang rakyat New Zealand dan isterinya Rosemary Pearce pernah hidup di Pupuk sebelum dan bagaimana kehidupan nelayan Pupuk sewaktu itu adalah kawasan perikanan yang paling utama sekali di pantai timur sebelum diambil alih oleh daerah Besuk dan berserah seterusnya kepada Mersing Johor. Kemudian di Gelawak sendiri pun pelancongan antropologi menarik apabila seorang Chris Samuel Kessler ataupun lebih dikenali sebagai Encik Kari. Dia hidup di antara tahun 1966 hingga 1972 di Gelawak mengkaji tentang behavior, tentang perangai-perangai politik orang-orang di Gelawak yang menjadi asas kepada pelancongan antropologi dunia. Saya usulkan supaya kerajaan Kelantan mengambil ketetapan ini untuk tatapan generasi akan datang, insya-Allah. Dan saya pun berterima kasih kepada Yang di-Ketua Majlis Daerah Batuk kerana telah mengambilkan saya itu Profesor Dr. Lain tak sama. Buat kajian tentang Batuk ni. Sekian, terima kasih. Komen Datuk. YB kakak boleh respon? Di malam kisah. Respon. Ya sebenarnya Kelantan ni antara negeri yang banyak sejarah. Bukan Batok saja, seluruh negeri. Dan kalau kita boleh berusaha menggali sejarah ini, memang banyaklah benda-benda. Antaranya sebila waktu saya pergi ke Palembang, zaman kerajaan Hindu Palembang dulu tu, salah seorang Raja Palembang tu pernah berkahwin dengan anak Raja Kelantan. Dia ada 4 isteri. Salah seorang isteri dia tu lah anak Raja Kelantan. Dan kerajaan Palembang ni dulunya begitu besar empire dia sehingga ke Afrika. Seluruh semenanjung ni berada di bawah Palembang. Tu belum lagi kait dengan Aceh, belum kait dengan apa beberapa kawasan yang lain. Jadi memang sejarah kita banyak. Jadi comel lah, ya. Jadi comel lah. Jadi kita tengok macam contoh di Pacu ni sendiri ada kubur Ratu Kuning. Ratu Kuning ni Ratu Patani, hak perempuan yang terakhir. Dia tu gering di tengah laut nak balik ke Pahang, didaratkan di Pekala Datu dan akhirnya meninggal. Kuburnya ada di Pacu. Dan Ratu Kuning inilah raja pertama yang menabarkan Sultan Terengganu. Sultan Terengganu yang pertama, Sultan Zainal Abidin. Dia latih. Mana banyak sejarah kita. Jadi Tok Gawa duk buat ni comel benar lah. Kalau boleh disimpan secara bertulis, dia akan menambahkan lagi khazanah sejarah kita, insya-Allah. Ada lagi pun kerajaan negeri pun harap beri sokongan lah. Beri sokong semua, tak ada masalah. Parti tu. Apa? Tak dulu, Pak kita cuba lah. Sini ada soalan ni saya rasa boleh saya jawab dulu lah. Soalan daripada Sehimsak UMP ni berhubung dengan peruntukan untuk pemerkasaan program anak-anak muda lepasan pusat pengajian ataupun anak muda yang menganggur ni. Hal ni kita nak sebut bahawa kerajaan melalui portfolio belia sukan dan juga NGO ni boleh berurusan dengan Esko ni lah portfolio ni. Dan kerajaan ada peruntukan untuk program-program kemahiran dan latihan untuk belia. Okey. Kemudian soalan ni untuk Datuk Panglima Perang ni, soalan berhubung dengan usaha dakwah pada golongan orang asal di pedalaman, terutama di Hulu Kelantan. Dia mohon maklumat sikit. Boleh Pak Datuk kan? Berhubung Datuk Nara. Silakan. Ada maklumat. Terima kasih Jemaah Pengurusi. Yang Hormat Datuk Timbalan Besar juga Yang Hormat Datuk Perang. Untuk orang asli ini memang telah diberi fokus yang berstrategi lah untuk kita nak melahirkan
pendakwah di kalangan orang Sydney. Dan setakat hari ini, kita sudah dapat menghasilkan 2 pelajar asing yang telah menghafaz lebih pada 8 juzuk, bukan 8 surah, 8 juzuk. Dan satunya sedang belajar di Kias, dan saya lagi sedang belajar di Universiti Sultan Azlan Shah Perak. Jadi sekarang di peringkat menengahnya kita masih ramai, ditaja di bawah bantuan Majlis Agama dan juga di bawah Yayasan Sultan Kelantan. Jadi usaha ini kita akan teruskan untuk memastikan setiap pos orang asli ini ada dia di kalangan guru sendiri. Jadi kita telah rancang secara strategi supaya benda-benda ini ada di kalangan orang asli, dan kalau boleh pada masa depan ini ada pegawai agama daripada kalangan orang asli yang boleh memberi tumpuan kepada pembangunan insan di peringkat mereka sendirilah. Sebab pengalaman kita lebih mudah mereka berkomunikasi dalam masyarakat mereka daripada kita nak berkomunikasi, sebab kita pasal tak kawal pun dalam sebulan 3 minggu je. 1 minggu lebih sebab dia butuh hubungan dengan masyarakat luar. Jadi hal ni kita tengok kita ada kejayaan di mana kita telah mendapat kepercayaan daripada masyarakat untuk menerima cadangan kita untuk mereka keluar belajar di sekolah-sekolah yang kita pilih untuk mereka belajar. Terima kasih, Wabi. Terima kasih Ratu Arab. Okay, seterusnya ada soalan ni. Soalan ni saya rasa boleh forward kepada Siri Klapen, iaitu berhubung dengan internet Tayyibah. Ini diperkenalkan oleh kerajaan negeri sebelum. Dia ni saya rasa boleh insyaAllah kita forward pada Siri Klapen, Dr. Fadliah akan jawab. Okay, seterusnya kita sekarang ni jam menunjukkan pukul 10.19 minit. Kita insyaAllah pukul 9 kita habis lah. Jadi ruangan masih ada lagi, masa masih ada di kurang 40 minit lah insyaAllah. Jadi saya mewakili Rusia ni mengalu-alukan persoalan ni. Sebab kalau kita kira ni berapa ratus soalan daripada peserta yang ada. Sebab peserta yang ada ni sekarang baru sekarang 93 orang. Termasuk dengan panel kita lah. 94 orang. Jadi soalan ni baru berapa belah soalan. Jadi ni ada satu soalan. Tapi ini soalan, okey. Saya baca lah soalan. Sejauh mana kajian dibuat oleh pihak yang berwajib tentang jangkitan COVID yang berlaku di Kelantan sehingga aktiviti masjid di solat Jumaat, kuliah dan sebagainya masih dihalang, sedangkan suasana selain dari masjid berlaku agak bebas dengan tanpa SOP yang ketat dan terkawal. Itu TMB boleh jawab. Begini ya, masalah semaya apa semua ni, ini kita kena tahu, kita di Malaysia ni, agama ni di bawah bidang kuasa Tuanku As-Sultan. Semua negeri lagu tu berlaku. Kerajaan ni hanya boleh memberi pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan melalui Majlis Agama Islam kepada Duli Yang Maha Mulia As-Sultan. Dan terserah lihat di atas pertimbangan dan kebijaksanaan. Jadi itu ya kita kena faham dalam bab tu. Kerajaan sentiasa memberi pandangan-pandangan, cadangan-cadangan yang kita rasa sesuai dengan perkembangan-perkembangan. Tetapi kuasa tu kuasa Duli Yang Maha Mulia As-Sultan. Jadi kita kena hormati bidang kuasa itu dan kita kena tahu batas-batas di segi pentadbiran dan sebagainya. Orang-orang kebanyakannya tidak tahu apa ni batas-batas pentadbiran ini. Sebab tu dia, ialah hak dia komen tu kita tidak salah ke dia. Sebab itu pandangan dia sebagai masyarakat awam. Tapi kita di segi pentadbiran ni kita ada bidang kuasa masing-masing yang kita perlu hormati antara satu sama lain. Itulah sebagai respon mereka. Wallahu a'lam. Datuk Nasruddin ada komen? Sama dengan Asampun tadi disebut. Okey, ada lagi soalan ni tapi kita mengalukan soalan yang berhubung dengan topik kita malam ni kalau boleh. Tapi insya-Allah ya
Datuk TMB dan Datuk Esko pun insyaAllah boleh jawab. Bersedia untuk jawab. Soalan ini berhubung dengan pekerjaan di Kelantan. Ramai anak muda negeri merantau ke luar negeri untuk bekerja. Adakah peluang pekerjaan dalam negeri Kelantan kurang sehingga ramai merantau? Inilah soalan ini kerap kali dah kita dengar, adakah sudah banyak kali dijawab oleh pihak kerajaan lah. Soalan ini kerana ada persoalan. Merasa pihak PPN pun nak jawab. Biarlah. Boleh. Saya jawab gini ya, dia sebenarnya kalau kita nak banding dengan Kuala Lumpur sebagai contoh, memanglah banyak peluang kerja di Kuala Lumpur berbanding dengan Kelantan. Dan orang yang pergi Kuala Lumpur ni bukan Kelantan saja. Orang seluruh Malaysia pun berhijrah ke Kuala Lumpur untuk cari kerja. Sebab peluang itu lebih banyak. Sebab Kuala Lumpur ni ibu kota. Jadi kita kena jatuh alih banding lagu tu. Kemudian yang kedua, kita kena tengok juga sifat orang Kelantan. Sifat orang Kelantan ni sifat dia suka mengembara. Dia ada sifat adventurous kepada dia. Walaupun kerja tu ada dah di kampung, dia nak pergi kerja lain lagi. Pada kerja tu serupa ya dengan kerja kampung. Ni banyak juga berlaku sebab kita ada saing-saing kan. Kita tengok dia di Kuala Lumpur, kerja tu ada di Kota Baru. Tapi dia suka. Sebab dia ada satu cabaran kepada dia ada sifat adventurous. Ni antara kelebihan orang Kelantan. Sebab tu dia boleh pergi terokok tanah siapa ke Pahang. Siapa ke Perak terokok tanah. Sedangkan tanah tu ada di Kelantan. Kalau dia nak terokok pun boleh di Gua Musa mana. Tapi dia pergi siapa ke Perak, siapa ke Jerantuk mana tu. Pergi buka tanah macam ni. Buka tanah sendiri. Sikap orang Kelantan tu waktu tu. Kemudian minta maaf saya sebut selagi saya tengok ialah kita ni milih kerja. Kita ni milih. Sedangkan peluang kerja ni banyak. Tapi kalau kita milih, memang jadi masalah lah. Kita milih. Jadi kita tak jumpa lah kerja yang sesuai. Jadi ni aspek-aspek yang kita kena tengok dalam bab ni. Dalam bab ni kita kena tengok. Dan kita tak boleh nak kata KJL tak sediakan ruang kerja. Tidak. Tidak juga. Sebab contohnya kalau kita ambil. Tapi mungkin orang nak bahas tu cerita lain. Tapi saya sebut contoh di Lemah Seri. Bila kita buat pembangunan di Lemah Seri tu, kita menyediakan peluang pekerjaan sehingga 2,000 orang. Sehingga 2,000 orang. Dan beberapa kawasan lagi yang kita tengah susun ni, insya-Allah akan tambah lagi. Situ pun sudah 2,000 dah lebih. Dah ada setengah Kelantan ni, dia tak si kerja, katalah kerja kilang di Kuala Lumpur. Dia pergi kerja kilang di Pulau Pinang. Kilang juga kerja. Cuma Pulau Pinang, dia boleh jalan, dia boleh naik bah, dia berapa. Jadi banyak sudut lah kita kena tengok dalam isu ni. Dan bagi saya memang mengkagumi sikap adventurous orang Kelantan. Sikap dia boleh pergi nego siapa ke Sarawak, siapa ke mana semua tu berkuraga ke apa semua ni. Ini kelebihan kita orang Kelantan. Itu pandangan saya lah dalam bab ni. Soalan ni daripada Persatuan Imam Kelantan. Itu dia beritahu tentang ya betul, Mustafa. Okey, soalan ni daripada Persatuan Imam Kelantan. Dia sebut tentang Persatuan Imam ni sedang menyediakan satu tempat iaitu Telaga Tok Kenali. Telaga Tok Kenali 3 dengan nama Pusat Interaksi dan Pelancongan Islam. Ia sebagai pelancongan ilmu dan warisan ulama. Jadi persoalannya adalah aspek mana pihak kerajaan membantu usaha ini. Telaga Tok Kenali itu kata silap saya di dekat dengan pondok dia di bahagian. Nah. Kena Datuk Parlimen Perai lah jawab. Ya, apa nama ni? Pihak persatuan boleh mohon semangat daripada pihak kerajaan. Kita sebenarnya kita dengan Persatuan Imam ni kalau dulu Persatuan Imam memohon kepada pihak kerajaan supaya allowance imam dinaikkan dan alhamdulillah kita telah pun meluluskan kenaikan allowance kepada imam-imam seperti kata. Ini masalah telaga ni kecil lah, bukan besar. Tapi kena ada permohonan lah. Kena ada permohonan daripada Persatuan Imam. Boleh hantar kepada saya, boleh nak hantar kepada Yang Amat Datuk Menteri Besar sendiri pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan
kita akan bantulah insya-Allah. Okey, sama ada. Boleh juga wakil satu email dia. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Sama. Okay. Ini soalan berhubung dengan kenyataan kontroversi dalam isu-isu agama di Kelantan seminggu 2 ni. Antaranya, tapi agak umum tidak sebut apa. Seperti tafsir Al-Quran dan lain-lain. Kalau boleh didetailkan sikit lah. Ataupun sudah ada dalam maklumat atau skor. Dia begini, kerana ada benda-benda yang terus boleh maklum sama ada kepada pihak Majlis Agama Islam ataupun kepada pihak Jabatan Haiwan Agama Islam. InsyaAllah kita akan ambil tindakan. Kita akan selidiklah. Sebelum ni pun ada benda-benda kontroversi. Jadi kita panggil pihak berkenaan. Ini saya tak tahu secara umum. Kita panggil dan kita minta maklumat dan kita bagi pandangan kita bagi nasihat. InsyaAllah boleh selesai. Jadi kena apa nama ni, maklum sama ada kepada pihak majlis ataupun Jabatan Haiwan Agama Islam yang dikatakan. Terima kasih. Ada lagi soalan? Kita buka lagi ni. Semua dia lagi. Rugi kalau tak ambil peluang ni. Soalan ni jawab secara langsung ni. Itu orang peluang tak saya tanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada dengar saya? Ada yang Okey. Saya Muhammad Faizi Ashraf daripada Jentera. Soalan saya berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak pedalaman yang kecicilan pelajaran. Maksud saya kanak-kanak yang berusia tadika seksual. Okey, ada tak usaha macam nak bantu kanak-kanak dalam berkaitan dengan perikasa macam membaca, mengira, 3M tu, membaca, mengira dan apa satu lagi? Baca, menulis. Sama dengan sebarang NGO. Okey, terima kasih. Waktu kerja sekolah tu. Siapa nak jawab ni? Dia ginilah, kalau saya boleh tolong jawab. Dia sebenarnya isu pelajar ni, kalau sebelum pada ni memang di bawah pihak kementerian, sekolah-sekolah. Sebelum ni waktu kita belum berada dalam kerajaan persekutuan ni, kita nak pergi ke sekolah-sekolah pun tak boleh. Jadi sebab itulah kita suruh semua isu-isu pendidikan ni kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pihak kementerian. Dan setahu saya ada usaha yang dibuat oleh mereka ni melalui sekolah-sekolah untuk mengeser pelajar-pelajar yang tercicir. Dan ada usaha juga telah dibuat untuk membantu pelajar-pelajar ni. Cuma mungkin tidak menyeluruh. Boleh jadi usaha ni tidak menyeluruh dan bukan semua dapat dibantu dalam isu ni. Tapi memang benda ni sebelum pada ni memang tidak di bawah kita. Dan kita pun tidak ambil tidak beri perhatian sebab tidak di bawah kita. Kita nak pergi pandai-pandai pun tak boleh. Moga masa tu kan suasana politik. Sebelum pada tu kita tahu semua memang kerajaan kita Kelantan ni bukan kerajaan yang bersama dengan peringkat persekutuan. Jadi itulah menyebabkan. Dan kita sendiri pun tak ada sekolah rendah. Di bawah YIKIN kita semuanya sekolah menengah. Sekolah menengah. Keciciran ni banyaknya berlaku di peringkat sekolah rendah. Di peringkat sekolah rendah. Jadi itu sebagai respon rekah lah. Wallahualam. Masih ada. Jadi kita mengalurkan lagi soalan-soalan ni. Daripada Persatuan Ulama Malaysia atau orang Kelantan kalau ada. Ada. Sama lagi ni. Tak tanya. Okey, boleh. Silalah. Sekali lagi soalannya, saya tengok pasal satu Timbalan Menteri Besar menyebut tentang perantau Kelantan, istilah macam perantau Kelantan dan tadi.
saya tengok salah satu dan saya nak dari segi sejarah kesesuaian dengan bidang saya lah. Salah satunya seorang lelaki ganteng sampai ke Sarawak pada tahun 1868. Namanya Tuan Haji Yaakob bin Yusuf. Kemudian berkahwin dengan seorang gadis iaitu Hajar bin Bakar. Melahirkan keluarga, melahirkan anaknya seperti Tun Rahman Yaakob dan Hamidah Yaakob yang kemudian melahirkan iaitu melahirkan yang ketua negeri Sarawak sekarang, Tun Taib Mahmud dan keturunan-keturunannya yang cukup sinonim dengan politik Sarawak sekarang. Begitu juga dengan seorang yang lahir di kampung Gertak Lembu, Dewan Beta, iaitu Yaakob bin Abdul Rahman. Betul nama Yaakob ni. Kemudian maknya adalah nama maknya seorang berasal dari kampung Lembar, Pasir Mas dan berhijrah ke Bukit Tingkap di Temerloh, Pahang dan melahirkan seorang Perdana Menteri Indonesia ketika ini. Jadi saya harap Kerajaan Kelantan nama-nama ni sebagai contohnya Yaakob bin Yusuf perlu diletak di Kampung Naut, satu kawasan destinasi ziarah yang paling popular di Kelantan satu ketika dulu. Juga di kawasan Gertak Lembu ini tempat lahir Perdana Menteri. Saya harap kepada Timbalan Menteri Besar boleh bekerja sama dengan sur saya ini. Sekian, terima kasih. Sila Terima kasih maklumat tu, terima kasih. Kita pun tak tahu lebih kurang. Tapi yang disebut oleh doktor ataupun Tok Gawa kita ni lebih jelas lagi. Saya sebut tadi pun, bila saya sebut Sarawak tu, saya merujuk pada Tun Abdul Rahman Yaakob. Dia ni anak kapal laut. Keturunan kapal laut. Dari Perak sendiri, mungkin Tok Gawa tak tahu, Datuk Tajur Rusli tu anak Kelantan. Ayah dia tu keturunan Raja Jembar. Razali Jawi. Boleh. Ini soalan daripada Dr. Noor Azuki daripada UMK. Jemi ada juga. Sistem pendidikan pondok, bagaimana usaha kerajaan negeri menyelaraskan sistem pengajian dan penerapan di peringkat persijilan. Begitu juga berkaitan dengan isu penjenamaan pondok pelbagai. Sama ada berdaftar ataupun tidak dengan MAIF. Komen. Berkenaan dengan pondok ni, kita ada pusat pembangunan pondok. Pusat pembangunan pondok Berhad. Jadi pondok-pondok ni dia berdaftar dengan pusat pembangunan pondok. Kita kalau kerajaan kita ada pondok moden di Bacok, pusat pengajian tinggi pondok. Cuma kita pihak kerajaan memikirkan bagaimana supaya pelajar-pelajar pondok ini boleh menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu orang mengaji pondok ni sebenarnya dia kadang-kadang lebih pada orang lain dari segi ilmu nahwu, dari segi ilmu fiqh, lebih daripada orang lain. Cuma dia tak ada sijil. Kalau yang pondok moden tu ada sijil boleh sambung ke Azhar, boleh ke universiti di Timur Tengah, boleh diiktiraf, bahkan dia boleh masuk universiti negeri pun boleh. Jadi kerajaan memikirkan bagaimana pondok-pondok ni yang ada di seluruh Kelantan. Apa soalan dia je? Dan supaya pelajar pondok ini boleh menyambung ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu kita melalui kias. Kias ni dah ada satu bahagian turas, kismu turas. Bahagian turas di kias ni, pelajar-pelajar pondok boleh belajar di kias, dan kias akan mengeluarkan sijil kepada pelajar pondok dalam bahagian turas. Di sekarang dah mula dah. Ada, cuma setengah pondok tu dia tak berminat. Kadang-kadang orang pondok ni dia nak mengaji saja. Kita sekarang ni dah bagi taklimat kepada semua pondok-pondok di seluruh negeri Kelantan supaya pelajar-pelajar pondok ni sambung ke kias di bahagian turas. Jadi sijil diiktiraf.
CJ Kian dia kira boleh sambung, boleh dapat ijazah di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi learning ni sedang jalan lah. Cuma sambutan tu kurang menggalakkan lagi. Kita terpaksa kena campaign lagi lah. Kadang kadang orang pondok ni dia kata kita ngaji bukan nak CJ. Ada juga lah macam tu. Tapi ada juga sebab CJ penting learning. Penting. Jadi KJN telah sediakan melalui IAS. Itu yang kita buat. Allah A'lam. Kemudian soalan seterusnya Datuk Esko Agama ni, apakah pendirian kerajaan tentang ajaran selain Ahli Sunnah wal Jamaah yang wujud di Kelantan? Bahkan ia boleh menimbulkan punca di kalangan masyarakat. Kita begini, dia Ahli Sunnah kita ni, saya rasa di Kelantan ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita terima Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau ada perbezaan pandangan ini kita kena bincang lah. Kita kena bincang, laporkan kepada Datuk Mufti. Datuk Mufti akan panggil. Kita boleh buat perbincangan. Jadi kita tak boleh kita kata orang ni tidak ahli sunnah, orang tidak ahli sunnah. Jadi yang penting kita bincang. Kena bincang. Dia negeri ni dia tiap-tiap negeri ada mufti. Dia ada mufti, dia ada apa nama ni, ahli jawatan kuasa fatwa. Jadi kita bincang situ lah. Bincang situ. Jadi boleh rujuk kepada Majlis Agama Islam. Ya. Okay, masa soalan ni berhubung dengan NIP ni. Ini saya bawa ke Siri Kelantan lah. Berhubung dengan program pendidikan tarbiyah pelajar. Kemudian lain tak ada lagi. Kita setakat dulu. Kita buka lah. Orang boleh bagi soalan tu ni. Masih ada lagi ni. Kalau tak ada, saya nak buat pergolongan dah. Sekarang jam menunjukkan 10.39. Ada lebih kurang 20 minit lagi. Yang kepada kursi. Ya. Kursi boleh apa saksi ya? Sila. Mau merujuk kepada semangat serta untuk bersama dalam program dakwah. Jadi tadinya Dr. Mustafa kita pun bersedia kepada Majlis Dakwah Negara. Saya rasa beri keluar lah. Jahit memberi keluar kalau tidak menyalahi peraturan Datuk Timbalan Besar juga Datuk Panukar untuk MDM dia akan kertas cadangan program-program dakwah yang tidak dilaksanakan tak angkat ke Jahit. Dan insyaAllah kalau program itu menepati dan KPI kerja kita, kerja kerajaan, mana kita dapat menyalurkan peruntukan untuk menjaga program. Sebagai contoh lah, sebagai contoh muda, contohnya MDA kata kita ada 19 post orang asli. 5-nya di bawah Jahit. Jadi kalau MDA kata nak ambil 10 post untuk buat MDA bagi anak angkat. Jadi kalau tuan-tuan untuk MDA untuk duduk di kabupaten ini, mana dakwah yang maknanya bagi pendidikan, bagi pembangunan. Jadi pertukaran insyaAllah kita akan sediakan daripada pertukaran yang diberikan oleh kajian kepada Jahit insyaAllah. Mana-mana NGO yang berminat dengan dakwah, saya ingat boleh menyediakan kertas cadangan untuk bersama dengan agensi agama negeri untuk melaksanakan program dakwah tingkat negeri. Cuma kena pergi kawasan pendalaman lah, kena pergi Gua Musa. Kalau nikah hati mungkin YBD yang kita main lagi tak? Kita kajian bagi sumbangan. Kalau kahwin orang asli, kita bagi sumbangan 10,000. Kami orang asli dah hidup jadi pendakwah di kawasan orang asli. Terima kasih, Abi. Sama. Agak ada NGO yang bersedia lah. Okey lagi? Ada lagi kah? Daripada Majlis Dakwah Negara ni ramai saya tengok sini ni. Ya, Majlis Dakwah Negara
satu pertubuhan yang agak aktif sekarang dengan Datuk Halim sebagai pemilihan ketua, kemudian Profesor Emeritus IR Zainal Muhammad bekas Naib Chancellor UMK, kemudian Dr. Azizah, Profesor Azuki, dan rasanya 11 orang yang bertaraf PhD. Itulah benarnya. InsyaAllah lah kita akan menjadi satu NGO yang popular lah sedikit masa lagi. Dan minggu lepas pun kita buat satu membekal bakul-bakul makanan di jajahan Gua Musang. Kita serah kepada ketua jajahan Gua Musang dan diaktifkan kepada penggawa-penggawa Berkan, kemudian Mandiri, dan satu lagi di Dalas. Terima kasih. Itu maklumatnya. Okay. Untuk siri ke-8 ni kalau ada yang nak terlibat, kita keluar pada 17 hari bulan, hari Ahad kan. Waktunya saya rasa kita ke mana kuliah lah. 17 Oktober hari Ahad untuk siri yang terakhir, siri ke-8. Ada lagi soalan? Habis ada cukup soalan tu boleh ambil dari orang lain. Saya bagi boleh 2-3 minit kalau tak ada. Boleh. Fikir rumusan lah. Ada daripada Zawan. Saya rasa boleh kita buat rumusan lah. Ataupun penggolongan kita yang berhormat. Ketua Datuk TNB ya, penggolongan. Silakan tu. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Banyak dah soalan-soalan yang dimuka. Ambo ya terima kasih pada semua yang respon. Cuma oleh kerana banyak isu yang berkait dengan air ditulis dalam ruangan itu, saya rasa saya nak respon belah-belah lah. Walaupun sebenarnya isu air ni telah pun kita jawab semenjak dulu lagi. Saya pernah jawab, esko lain pun pernah jawab dalam Dewan dan di luar daripada Dewan. Saya nak ulas sikit ya tentang isu air ni, sebab selalu di mana-mana pun dalam forum, dalam apa pun, isu air lah yang selalu dibangkitkan. Secara umumnya kita mengakui memang sejak dulu pun kita akui ada masalah daripada segi bekalan air di Kelantan ni. Ada kawasan yang terjejas, ada kawasan yang mengalami di segi kebersihan. Kita akui semua. Dan dalam tempoh 10-20 tahun, 10 tahun lah kita ambil. Dalam tempoh 10 tahun yang lepas ni banyak telah usaha yang kita buat untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan ni. Tetapi seperti mana yang saya selalu sebut, dan sejarah ni ada. Sejarah ni ada, iaitulah kita ni menghadapi masalah air ni lama. Kalau orang sakit kronik. Kalau dia kena stroke, tak bangun 2-3 bulan. Jadi nak suruh pulih orang koma 2 bulan, 3 bulan ni makan masa. Kita tak boleh selesai dalam masa sehari 2 hari. Tetapi sekurang-kurangnya kita telah berusaha. Dan usaha ni menjadi semakin ketara bila kita berada dalam kerajaan persekutuan. Dan Alhamdulillah, sejak kita ada dalam kerajaan persekutuan ni, pihak kerajaan pusat telah meluluskan peruntukan. Macam baru-baru ni menteri dia telah sebut bahawa dia telah sediakan 7 bilion. Lulus projek asalnya 7 bilion. Tetapi walaupun duit tak turun lagi, tapi dasarnya kita sudah ada kelulusan. Dan baru-baru ni telah diluluskan peringkat pertama ni 964 juta.
untuk menyelesaikan sebahagian daripada isu air yang ada di Kelantan ini. Jadi sebab tu saya royak kepada rakyat, supaya bui ruang kepada kerajaan. Bukan kita nak jadikan alasan. Bukan nak jadi alasan, tapi usaha kita memang buat. Cuma nak selesai 100% di Kelantan ni makin masa lah. Makin masa. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah bergerak. Kita sudah bergerak. Dan antara isu yang masalah kita di Kelantan ni, air banyak dalam tanah. Tapi air kita ni banyak kandungnya. Dia banyak, dia panggil apa? Istilahnya silt. Iaitulah menapai yang banyak. Dan sebab itulah bila kita sedut air ni, dia akhirnya daripada asal jernih tiba-tiba jadi kualitinya menurun. Dan bila kita tambah klorin ke apa semua, dia jadi keruh. Air itu bersih. Di segi kesihatannya air itu bersih, cuma rupa dia keruh. Itu masalah dia. Jadi untuk pendekatan baru ni antara yang kita sedang nak cuba ni, selain daripada kita ambil pendekatan yang lama, ialah kita cuba mengambil air daripada sungai. Sebab ada beberapa sungai di Kelantan ni yang air jernih. Sebagai contohnya Sungai Pekala Datu. Air di Sungai Semerok. Air banyak dan kualitinya comel. Jadi untuk Semerok ni kita mula nak selesai masalah pasir putih ni, kita telah setuju bahawa ni dalam perbincangan untuk kita buat sebuah loji di Semerok ni, dan kita ambil air daripada sungai. Daripada sungai tidak lagi ambil air dalam tanah. Jadi dalam perbincangan kita dan pandangan pakar bui, dia kata air ni lebih pada mencukupi. Dan kalau kita boleh buat loji ni dan kita ambil air Semerok ni, kita boleh selesai semua masalah air di Pasir Putih dan sebahagian masalah air yang ada di Bacok. Jadi ini antara keputusan yang kita sudah buat, dan peruntukan pun sudah diluluskan untuk kita buat benda ni. Dan satu lagi hak besar sekali ni ialah kita dalam pandangan konsultan yang terbaru, kita memerlukan satu takungan air yang besar di Kelantan ni. Dan konsultan telah pun mengenal pasti kawasan dekat Labok tu, satu kawasan yang kita perlu buat macam empangnya, takungan, dan kalau berjalan hak ni molek, kita boleh selesai seluruh masalah air yang ada di negeri Kelantan ni pada masa akan datang. Jadi ini pun sudah dibuat perbincangan dan dibincang dengan kerajaan persekutuan, dan pada dasarnya kementerian sudah pun memberikan persetujuan awal kepada kita dalam isu ni. Cuma saya royak ialah tunggu bui ruang kepada kerajaan. Hak tu kita akui ada masalah, memang kita mengaku. Rumah saya dulu pun waktu saya mula jadi wakil rakyat pun memang masalah air. Air keruh, air ke apa. Tapi akhirnya bila kita bincang dengan air Kelantan ke apa semua, tukar paip ke apa semua. Sebab sebahagian daripada air yang keruh ni ialah kerana saluran paip ke rumah tu. Kita dah ingat air KJL, tapi sebenarnya macam rumah saya tu, saluran air ke rumah saya tu, paipnya buruk. Jadi bila tukar tu selesai masalah. Bukan masalah air Kelantan, masalah paip rumah kita. Jadi benda-benda gini ni kita kena faham banyak. Dan saya sudah buat penjelasan banyaknya. Cuma sebahagian daripada kita ni nak kata tolong pun, kata kasar kan. Tapi dia tidak faham molek bagi hak royak. Dia ambil ujung-ujung, hak tu jadi bolong semua dalam bak air ni. Bak air. Gimana mahu nak cerita air. Hak orang jawab dia tak dengar. Orang jawab dia tidak ambil faham ni. Jadi buat modal tu lah semua. Sebab duk gege dengan kaset saya, ucapan saya, ucapan dalam seminit 2 je. Hak ucapan sebenarnya dia tak ambil. Dia tak tengok latar belakang. Lepas tu kata TMB ni hina rakyat Kelantan, suruh mandi air sungai ke apa semua. Keseluruhan rakyat tu dia tak dengar. Ni masalah kita ni. Kita ni banyak kayak kita ni mata lalak. Duk tengok benda cemah, kita tak tengok dengan mata lebuh. Itu masalah dia. Jadi waktu ya kita itu minta supaya benda ni. Molek. Jadi itulah saya sebut. Jadi insya-Allah melalui program-program dialog macam ni kita harap kita boleh memberikan penjelasan kepada rakyat Kelantan dan rakyat cuba faham dalam konteks yang betul. Kita tidak mencari excuses. Saya tak pernah cari alasan. Kalau betul, tak betul, saya rakyat tak betul. Dan saya selalu sebut kita kajian Kelantan ni, kita tidak sempurna. Kita ni bukan tak ada salah, bukan tak ada silap dan bukan tak ada kelemahan. Cuma kita berada di atas landasan yang betul, iaitulah menjadikan Islam sebagai dasar. Itu kelebihan dan kekuatan kita. Jadi insya-Allah kalau kita dapat duduk dengan hak ni, insya-Allah kalau kita kekal lagi sebagai kerajaan di persekutuan di Putrajaya pilihan raya akan datang, banyak lagi benda kita boleh buat di Kelantan lebih daripada apa yang ada pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Okey, terima kasih Muhammad Datuk Malam Besar Muhammad Abdullah atas penggulungan dan juga jawapan-jawapan pencerahan yang diberikan kepada kita semua dalam siri pada kali ini. Begitu juga terima kasih kepada Muhammad Datuk Panglima Perang Datuk Haji Nasruddin Daud atas penjelasan berhubung dengan portfolio Muhammad, portfolio agama dan juga pendidikan Islam. Juga kepada Muhammad Datuk Pengarah Jahid Jabatan Hal Agama Islam yang turut sama berkongsi maklumat-maklumat berkaitan dengan usaha-usaha yang telah dibuat oleh Jabatan Hal Agama Islam dalam pembangunan Islam di negeri Kelantan. Dan juga terima kasih yang sebanyak kepada semua tamu-tamu, para peserta, datuk-datuk yang turut terlibat sama daripada awal program kita pada malam ini sehinggalah ke penghujungnya. Begitu juga dengan Nur Setia. Dan ini sebagaimana kita tahu siri yang ke-7 dalam dialog Ummah Negeri Kelantan yang telah kita buat yang melibatkan ratusan NGO, seluruh NGO yang ada di negeri Kelantan dan juga yang berada di luar Kelantan. Yang telah kita buat daripada siri yang pertama itu sampailah kepada yang pada malam ini. Dan insyaAllah akan berakhir siri ke-8 nanti pada hari Ahad ni, 17 Oktober. Bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Menteri Besar dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli, Esko Pendidikan. Jadi untuk malam ini saya kira cukuplah setakat ini sesi dialog kita dan bagi pihak Rusia kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program pada malam ini, memberikan cadangan, pandangan, soalan dan juga isu-isu yang berbangkit untuk dijawab oleh pihak kerajaan. Dan saya kira jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh pihak pimpinan kerajaan tadi insya-Allah menjadi suatu jawapan yang memuaskan dan insya-Allah kita akan susuli dengan siri-siri yang seterusnya. Matlamat kita ialah supaya semua terlibat dalam menjayakan dasar membangun bersama Islam ini. Bagaimana disebut oleh Yang Berhormat Malam Besar tadi, bahawa kerajaan kita bukan kerajaan yang sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan dan kita semualah yang insya-Allah menjadi mereka-mereka yang boleh membantu menjayakan dasar membangun bersama Islam ini. Jadi saya kira cukup setakat itu. Terima kasih kepada semua dan marilah sama-sama kita tutup majlis. Dan sebelum tu ada sesi bergambar. Sesi bergambar pihak Rusia minta kita buka buka video belakang tu untuk nak ambil gambar. Kita sekarang ni ada 77 orang. Kita buka sebentar. Fasilah ni dia kena ambil gambar lagu-lagu mana. Buka sebentar. Rusia boleh kira lah. 1, 2, 3. Okey, berapa? Kita ada 4 page. Okey, boleh ambil lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, Okey, page kedua. 1, 2, 3. Okey. Buka. Okey, next page. 1, 2, 3. Okey. Okey, dah. Ambil dah. Ustaz Leh buat. Terima kasih Datuk. Kita sama-sama tangguh ataupun tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.